Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Kembali lagi ke channel Seram Santai, channel yang menceritakan kepada korang kisah seram berdasarkan kisah seram sebenar dan juga berkongsikan kepada korang info-info paranormal. Okey, kalau sebelum ni Syafa ada kongsikan kepada korang kisah berkaitan dengan pengalaman seram pemandu van jenazah. Itu kalau ada yang di antara korang yang tak tengok lagi tu, nanti lepas ni korang boleh tengok. Korang boleh tekan, ada yang air dekat atas ni, korang boleh tekan. Siapa dah bagi link dah, tapi bukan sekarang. Korang kena dengar ni kisah yang berkaitan dengan orang bunian ni dulu. Siapa nak kongsikan bagi habis ni. Kalau korang nak tengok, nanti korang boleh sambung tengok kisah yang sebelum ni. Jadi sebelum Syafa mula menceritakan kepada korang kisah berkaitan dengan orang bunian ni, korang kena bayar pengeras dulu kat Syafa. Pengeras dia korang tak payah transfer duit, senang aja. Kalau korang yang tak tekan like, korang tekan like. Dan kepada korang yang tak subscribe bagi channel Seram Santai ni, korang kena bayar pengeras lebih sikit. Korang kena tekan butang subscribe, lepas tu korang tekan buat dah butang loceng, biar nanti korang akan dapat notification. Tu je pengeras dia, senang je. Tak payah transfer duit pun, korang dah boleh orang kata lansaikan pengeras korang dengan Syafa. Okey, Syafa akan mulakan dengan kisah yang pertama. Yang tadi pasal pengeras tu, janganlah ada yang pembaris pula cakap kan, bomoh ke apa ke. Itu sekadar orang kata suka-suka Syafa nak melawak dengan korang, nak bergurau senda. Tak boleh ke? Janganlah jadi pembaris sangat kan. Bukan boleh, ada juga nanti di antara korang yang akan jadi pembaris. Okey, jom Syafa nak ceritakan terus kepada korang kisah yang pertama ni. Kisah ni diceritakan oleh Encik Badrul, yang mana kisah ni bukanlah Cik Badrul yang alami, tapi pengalaman kawan Cik Badrul. Cik Badrul ni dia bekerja dengan beberapa orang kawan dia dekat satu sekolah, yang mana ada yang bekerja bahagian pembersihan, ada juga yang bertugas dekat bahagian pengurusan kantin. Jadi satu petang, diorang ni tengah tunggu van pekerja datang ambil diorang ni untuk bawa balik ke hostel. Ada kawan-kawan Cik Badrul ni yang selesaikan tugasan, tapi salah seorang kawan Cik Badrul ni, Amran, dia tidur dekat atas kursi panjang yang dekat kantin. Masa dia tengah tidur tu, Cik Badrul tengok je lah kan. Tapi lepas 10 minit, tiba-tiba Cik Badrul ni perasan yang Amran ni dia macam terbangun dan dia macam berjalan nak pergi ke satu kawasan. Tu kawasan asrama, paling belakang asrama budak lelaki. Dekat belakang asrama tu, yang ada hanyalah semak samun dengan satu longkang besar je. Jadi Cik Badrul ni macam pelik lah. Dia rasa tak sedap hati. Dia pun ajak lah kawan dia yang lagi seorang ni, ikutlah Amran ni. Siapa akan ceritakan apa yang menyebabkan si Amran dia boleh bangun masa dia tengah tidur tu, lepas tu dia berjalan. Masa dia tengah tidur, ada seorang perempuan yang sangat-sangat cantik, pakai baju kebaya warna kuning, orang kata bersanggul, lepas tu pakai selendang warna putih. Dia duduk panggil Amran. Dia kata Amran. Mula-mula dia panggil Amran, Amran ni tak bangun lagi tau. Kali kedua dia panggil Amran, terus Amran ni bangun. Dan Amran ni jalan je ikut perempuan tu. Dia ikut sampailah satu kawasan yang mana kawasan tu sangat-sangat cantik. Amran sendiri tak pernah sampai kat kawasan yang ada banyak bunga-bunga, lepas tu nampak burung-burung yang orang kata warna-warni. Dekat kawasan tu ada satu rumah. Rumah ukiran Melayu zaman dulu. Perempuan tu yang cantik tu dia masuk ke dalam rumah tu. Jadi Amran ni pun ikut dekat tepi tangga tu. Masa nak masuk dalam rumah tu, ada seorang lelaki, dia pakai baju macam panglima lah. Lelaki tu mempelawa lah untuk si Amran ni masuk ke dalam rumah. Bila masuk ke dalam rumah, Amran ni cakap lah, kenapa tuan hamba, tuan puteri panggil saya? Dia tanya macam tu. Jadi tuan puteri ni jawab lah. Dia kata, hamba sajalah panggil tuan hamba sebab nak berbual. Dia cakap macam tu. Jadi Amran ni cakap lah, saya tak pernah lagi sampai ke kawasan yang cantik macam ni, dia kata. Jadi tuan puteri ni pun katalah dekat Amran. Dia kata, nak tak kalau tinggal dekat sini? Belum sempat si Amran ni jawab, terus Amran ni pingsan. Kalau korang nak tahu, si Amran ni dia berjalan, dia meredah semak samun tu cepat aja. Walaupun Cik Badrul dengan kawan dia ikut daripada belakang, sekejap dia hilang daripada pandangan mata Cik Badrul. Jadi Cik Badrul cari, redah semak tu dekat 5 minit dah juga, barulah nampak yang Amran ni dia duduk kan. Kalau longkang kan dia ada 4 segi tu kan, yang kat ujung tu. Amran dia duduk kat situ sambil duduk goyang-goyang kaki. Dan nampak dah dia tengah bercakap kan. Dia tengah bercakap. Cik Badrul pergi dekat Amran, dia kata dah, jom dah kita balik. Amran masa tu macam orang kena rasuk. Dia kata,
ini rumah aku, dah kenapa pula aku nak kena balik? Dia cakap macam tu. Jadi tengok keadaan orang kata macam tak terkawal. Lagipun masa tu dah dekat dengan waktu maghrib. Cik Badrul ni suruh lah kawan dia yang ikut dia tadi tu pergi panggil 3-4 orang lagi. Kebetulan masa tu van pekerja pun sampai, supervisor pun sampai. Diorang tarik Amran ni masuk dekat dalam van, bawa Amran ni pergi jumpa seorang ustaz. Ustaz ni kebetulan pula tinggal dekat dengan, orang kata dekat-dekat dengan kawasan hostel diorang ni. Sampai dekat situ, ustaz tu pulihkan Amran. Amran ni macam pengsan sekejap. Lepas tu bila dia sedar, dia cakap benda terakhir yang dia ingat dekat Cik Badrul kan, dia kata dia berada dekat dalam satu rumah kayu yang sangat-sangat cantik. Dan ustaz tu bagi tahu yang Amran ni keteguran. Dan lepas tu esok tu memang jadi topik hangat lah, kisah Amran ni. Dan ada yang menyatakan, ada yang bagi tahu kawasan belakang blok asrama budak lelaki tu ada perkampungan bunian. Dan masa proses pembinaan sekolah tu, ada jugalah pekerja-pekerja dekat situ kena ganggu. Dan apa yang akan jadi dekat Amran, korang rasa, kalau dia setuju untuk duduk dengan Tuan Puteri yang baju berkebaya kuning tu? Dan kalau korang nak tahulah kan, Syafa nak kongsi sikit lah kan dekat korang kan. Ini orang kata yang dikongsikan oleh Otai Paranormal Malaysia lah. Sebab dia pernah terbabit dengan satu kes kehilangan. Dululah zaman 90-an lah kan, kisah seorang budak perempuan yang hilang. Lepas tu dia cakap macam ni dekat Syafa. Bunian kalau suka dekat seseorang, dalam rumah pun dia boleh ambil. Walaupun masa tu orang yang bunian tu suka duduk dekat dalam bilik dan bilik tu dikawal rapi, tapi bunian tetap boleh ambil kalau dia dah suka dekat seseorang ataupun dia suka dekat manusia. Okey, untuk kisah yang kedua ni pula, Syafa rasa dia menarik untuk Syafa kongsikan dengan korang. Sebenarnya kalau ada kisah menarik ni, Syafa rasa macam tak best lah kalau Syafa baca seorang, lepas tu Syafa tak kongsikan dengan korang. Okey, kisah dia macam ni tau. Pengalaman ni dikongsikan oleh Puan Rohaya dan juga anak dia, Sarah. Kedua-duanya bukan nama sebenar. Puan Rohaya ni dia berniaga kuih. Gerai kuih dia ni tak jauh pun daripada rumah. Orang kata dalam kawasan pekarangan rumah jugalah. Dan pelanggan awal pagi kiranya selepas subuh ialah jemaah solat subuh dekat surau dekat kampung Puan Rohaya ni. Jadi satu hari tu kiranya waktu pagi, Puan Rohaya ni dia bau wangi tau. Dia tak tahulah kan daripada mana lah bau wangi tu. Dia duduk cari jugalah punca bau wangi tu. Dia masih dia tengah susun kuih-kuih tu, dia nampak lah dekat seberang jalan ada beberapa orang nak datang ke gerai dia. Dan kebetulan masa tu agak ramai jugalah yang datang ke gerai Puan Rohaya ni nak beli kuih. Dan Puan Rohaya ni dia ambil jugalah upah untuk jual kuih beberapa orang kampung kan. Jadi agak sibuk. Celah ramai orang tu, Puan Rohaya kata dia bau wangi. Dan ada di antara pelanggan tu yang dia tak kenal, kiranya bukan penduduk kampung tu. Dia ambil kuih, bagi duit. Lepas tu bila je pelanggan-pelanggan yang Puan Rohaya tak kenal ni pergi, kiranya nak balik, bau wangi tu dah tak bau dah. Dia lepas habis jualan, Puan Rohaya ni buka tengok tempat dia simpan duit tu ada beberapa helai daun kering. Jadi Puan Rohaya pun dah fikirlah, siapa pula yang bagi daun kering ni kan? Sebab masa dia meniaga tu semuanya bagi, orang kata bayar pakai duit kan. Selang sebulan lepas tu, lagi sekali Puan Rohaya ni mengalami kejadian yang sama. Pagi tu tiba-tiba Puan Rohaya ni, dia punya gerai penuh dengan orang. Dan kebanyakannya Puan Rohaya tak kenal. Masa tu Puan Rohaya seorang je tau dekat gerai yang dan anak dia ni ada dekat rumah baru nak turun nak pergi tolong Puan Rohaya. Sarah ni anak Puan Rohaya ni, dia cakap apa tau, daripada jauh je nampak orang yang dekat gerai mak dia tu bercahaya. Dia kata, dia tanya lah, dia kata adakah ilusi mata ke apa ke? Tak, bukan. Jadi bila pergi dekat tengok orang tu tak bercahaya pun. Jadi macam biasalah Puan Rohaya kata, bila ada orang yang baru beli kuih dekat dia, kiranya bukan pelanggan tetap, dia akan tanyalah kan daripada mana kan, nak ke mana. Tapi bila dia tanya orang yang tak dikenali tu, orang tu dia senyum je. Dia senyum. Lepas beli kuih tu, Puan Rohaya ni tengoklah ke mana arahnya orang yang tak dikenali yang beli kuih dekat Puan Rohaya ni. Dia tak nyatakan lah orang tak dikenali ni pakai pakaian macam mana kan. Tapi orang-orang yang
beli kuih yang Puan Rohaya tak kenal tu berjalan dekat lorong tepi paya. Setahu Sarah, anak kepada Puan Rohaya ni, dia bagi tahu tepi lorong tu hanya orang kata paya, memang tak ada rumah orang pun dekat situ. Dan kali ni Puan Rohaya dia dapat daun kering lebih banyak daripada sebelum ni, lebih kurang dalam 20 keping macam tu. Jadi Puan Rohaya ni dia tak buang tau duit ataupun daun kering tu. Dia ambil, dia simpan dekat dalam satu bekas, sebab dia percaya daun kering tu adalah duit daripada alam bunian ataupun duit daripada alam sana. Dan apa yang Puan Rohaya dan juga Sarah rasa ni diperakui lah, yang orang yang tak dikenali yang datang beli kuih kat gerai diorang tu adalah orang bunian. Sebab adalah salah seorang daripada penduduk kampung tu yang kebetulan masa orang tak dikenali tu datang beli kuih dekat gerai Puan Rohaya, dia ada dekat situ, dia pun bau wangi juga. Dan dia percaya yang orang yang tak dikenali beli kuih dekat Puan Rohaya tu adalah daripada alam bunian. Dan lepas daripada tu dah tak ada siapa, orang kata dah tak ada dah orang yang tak dikenali yang berbau wangi tu datang beli kuih dekat gerai Puan Rohaya. Dia cerita dia pendek je korang. Ada juga yang cakap dekat Syafa, kenapa cerita Syafa ni pendek-pendek? Dia kalau kisah berdasarkan kisah sebenar ni, dia memang pendek, dia tak panjang pun. Kecuali kalau cerita tu direka-reka, mungkin panjang. Siapa tak cakap semua cerita yang panjang tu direka ya? Sesetengah, kan sesetengah, tak semua. Jadi Syafa rasa setakat ini saja perkongsian Syafa. Sesungguhnya yang baik tu datang daripada Allah dan yang buruk tu datang daripada Syafa sendiri. Syafa nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sudi tunggu Syafa punya konten. Dan Syafa doakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin, serta urusan dan juga rezeki korang dipermudahkan. Kita jumpa dalam konten yang akan datang. Assalamualaikum.